Kerusi B28 Kementerian Pengangkutan 060,000, 60,200 dan 60,500. Saya nak menyebut satu perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan AES yang sekarang ini telah pun dari segi operasinya telah bertukar tangan, yang asalnya daripada kerajaan telah pun memutuskan dalam sidang yang lalu untuk diberikan kepada sebuah syarikat yang dimiliki oleh Perbadanan Menteri Keuangan, iaitu AES Solution. Tetapi saya telah pun dimaklumkan oleh Timbalan Menteri dalam penggulungan Kementerian Keuangan, dia telah pun AES Solution itu sudah menjadi syarikat domain dan dia tidak lagi mengambil alih pelaksanaan operasi tersebut daripada Beta Tegap dan ETES Sdn Bhd, tapi telah pun diambil alih oleh Irad Property. Dan kemudian Irad Property ini pula telah pun menjual dan diambil alih oleh LTAT dan Boston, yang juga Boston juga adalah merupakan ada share daripada LTAT. Jadi saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan pertama sekali tentang apakah bentuk model keuangan. Apakah model keuangan itu masih memakai model keuangan antara kerajaan dengan Beta Tegap dan ETES, ataupun satu perjanjian ataupun model baru keuangan yang baru yang telah pun dimuktamadkan. Yang keduanya ialah yang saya nak minta ialah dalam jawapan yang diberikan kepada SPANG dalam 2013 dalam yang diberikan kepada SPANG, dan kemudian jawapan yang diberikan kepada Shah Alam berkaitan dengan AES ini, saya ingin menimbulkan satu perkara, iaitu tentang bagaimana peningkatan pembayaran kepada Beta Tegap dan ETES ini sebelum diambil alih itu, iaitu bayaran pada 2013 adalah sebanyak 13 juta 550,000 dan sebagainya, kemudian meningkat kepada 60 juta pada Ogos 2015. Jadi macam mana peningkatan itu terlalu tinggi, dan saya fikir bahawa adalah tidak wajar, maknanya kita membayar dengan begitu besar kepada mereka dalam tempoh hanya untuk 1 tahun itu dia meningkat sampai 60 juta. Kemudian juga yang saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan ialah berkaitan dengan AES ini, maknanya tidak pun dapat menyelesaikan, nampaknya tak dapat menyelesaikan masalah orang melanggar perundangan jalan raya ni. Ini dapat dilihat bagaimana dalam September 2012 hingga 11 Jun 2013 sebanyak 673,330 saman dikeluarkan. Tetapi sehingga ke 30 September meningkat sebanyak 2,144,000. Maknanya 2.1 juta meningkat. Maknanya AES ini tak menyelesaikan masalah. Menunjukkan AES tidak menyelesaikan masalah. Jadi rasional apakah lagi yang saya persoalkan ialah untuk kita nak meneruskan AES. Jadi nampaknya macam rasionalnya ialah hanya sekadar untuk memberikan keuntungan kepada syarikat pengendali. Dan ini diakui oleh ketua Tan Sri Lodin Wok Kamarudin, iaitu ketua eksekutif kepada Boston sewaktu pada 6 Mac masa mengumumkan pengambil alihan 50% pegangan Irad Property Sdn Bhd, beliau menyatakan bahawa untuk membangunkan aliran perniagaan, mana pengambil alihan ini maknanya keterlibatan LTAT dan juga Boston dalam mengambil alih pengendalian operasi AES ini, kerana dia adalah untuk bertujuan membangunkan aliran perniagaan dan membina peluang sinergi. Memperoleh pegangan dalam AES adalah proses semula jadi bagi kumpulan Boston ini memacu pertumbuhannya.
Kerana AES adalah sistem yang berjaya di pelbagai negara seluruh dunia dan dia adalah sistem yang terbukti menjanakan hasil yang ketara. Maknanya AES ini sebenarnya dia hanya sekadar untuk menjana hasil kepada pengendali dan juga kepada kerajaan, bukannya kepada untuk nak mengurangkan pelanggaran pengguna jalan raya melanggar undang-undang dan menyebabkan kemalangan dan sebagainya. Kerana saya argue tadi bahawa jumlah itu meningkat walaupun sudah dilaksanakan operasi tersebut. Jadi saya minta penjelasan, dan apakah kerajaan tidak berhasrat untuk nak membatalkan semua saman yang sebelum ini, yang sebelum daripada pengambil alihan oleh Iran dan kemudian kepada Boston dan juga LTAT ini, kerana perjanjian itu sudah tentulah terbatal. Perjanjian semasa pelaksanaan di bawah Beta Tegap dan juga Atas Sdn Bhd itu sudah terbatal. Sudah pun terbatal. Jadi sama-sama masa itu sewajarnya dibatalkan, apatah lagi sehingga sekarang AG masih belum ada penyelesaian kepada masalah teknikal undang-undang. Sebab itu penguatkuasaan dari sudut pelaksanaan mahkamah ini, pembicaraan ini tergantung sampai sekarang tidak dapat nak dilaksanakan. Akhir sekali Datuk pengurusi orang Kuala Kerau, kalau tak silap saya mai nak jumpa. Ya, pokok sana dah jumpa orang Kuala Kerau. Jumpa tadi. Dia makan, dia kata tunggu Datuk Tapi dia orang tak akan masuk amanah atau PAS. Saya tak tahulah sama ada pokok sana ni amanah ke PAS ni. Saya PAS yang beramanah. PAS mesti beramanah kan? Kita maknanya mana boleh tak beramanah? Ya, teruskan. Perjuangan kita mesti beramanah. Okey, akhir sekali saya nak bangkitkan berkaitan dengan cermin gelap. Cermin gelap ni. Iaitu kerajaan telah pun mengatakan bahawa pelaksanaannya akan dibuat pada 1 Mei 2015 lepas daripada satu taklimat telah diberikan kepada pelbagai pihak dan untuk mendapat maklum balik dan sebagainya. Cuma saya nak tahu bahawa apakah pelaksanaan itu telah pun dilakukan, dan saya juga apakah peraturan itu sudah digazet. Kerana ikut peguam saya, dia cek masih belum digazet. Itu satu. Yang kedua ialah berkaitan dengan cermin gelap ni, macam mana penentuan nanti, sebab saya dipahamkan dalam satu ujian dibuat antara alat pengukuran gelap terang antara polis dengan JPJ ni berlainan. Alat yang berlainan. Dan penemuan itu berlainan. Penemuan dari segi gelap terang ni berlainan bila uji kaji itu dibuat. Jadi macam mana pelaksanaan nanti tu? Katalah Datuk Seri Pengurusi bawa kereta, JPJ tahan, tiba-tiba JPJ terlepas, dua depan tu polis tahan, hak polis pula nampak gelap. Jadi nanya. Jadi maknanya tak ada satu penentuan dari segi perkiraan sebenarnya. Jadi ini yang harus dilakukan. Jadi saya tak nak sentuh bab kereta api itu Lenggong minta. Kemudian lapangan terbang pun dia minta supaya gering dengan lenggong tu sambung. Ekor duduk di lenggong, kepala kapal terbang tu duduk di gering. Sebab dia kata tak cukup tanah di gering nak buat lapangan terbang je lah. Ni nak perbesar kena sambung sampai ke lenggong. Ya, Ekor di lenggong. Cuma masalah kereta api tadi, Langkawi tengah duk cari jalan. Ekspres Langkawi tak sampai Langkawi, tak ke arau saja. Jadi terima kasih. Tenum. Terima kasih Datuk Pengurusi. Ini pokok sana ni betul-betul kereta api. Express. Saya ingin menyentuh P28 butiran 01400, projek pembaikan kereta api negeri Sabah. Datuk Pengurusi, dalam buku anggaran ini telah menunjukkan sejumlah 99,500 juta dan akan dibelanjakan pada tahun hadapan 42,275. Saya ingin mengambil perhatian dalam Dewan yang mulia ini. Projek kereta api sebenarnya Parlimen Tenam adalah perhentian yang terakhir di negeri Sabah, dan saya dapati memang telah ada kerja-kerja pembaikan dan juga naik taraf. Cuma yang saya ingin ambil perhatian kepada pihak kementerian, kepada yang berhormat menteri, dalam sejumlah wang yang dibelanjakan ini, adakah juga perbelanjaan ini selain daripada penambahbaikan
landasan. Adakah juga yang melibatkan naik taraf lokomotif ataupun gerabak-gerabak? Yang saya lihat pengguna-pengguna di kawasan saya seperti di Pangi, Halu Gilat dan juga Rayu masih lagi saya lihat